Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan mulakan dengan membaca beberapa faedah-faedah daripada kitab Tauhid Kaba'alawi, yang mana pada minggu lepas kita membaca dan berkenaan dengan amalan-amalan yang akan menguatkan hafalan. Dan daripadanya adalah ayat 164 daripada surah Al-Baqarah, yang mana penulis mengatakan kalau sekiranya kita membacanya, maka dia akan menguatkan hafalan kita. Dan kita akan meneruskan seperti mana Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Itqan. Beliau mengatakan ada yang meriwayatkan daripada Mughirah bin Subai, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa barang siapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah ketika hendak tidur, ia tidak akan lupa hafalan Al-Quran, yaitu 4 ayat awal surah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat akhir surah. Ini adalah daripada biasanya amalan yang kita mengamalkan bila kita membaca tahlil. Kita membaca ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Selepas itu kita masuk kepada Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selepas itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Maka ayat-ayat ini semua adalah daripada amalan-amalan yang boleh mengkukuhkan hafalan-hafalan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, insya-Allah. Kadang-kadang kita baca benda-benda seperti ini, kita takut tak teramal. Tapi insya-Allah moga Allah mudahkan, amin. As-Sarji dalam kitab Al-Fawaid mengatakan bahawa Al-Kalbi berkata, saya mempunyai anak yang selalu lupa setiap kali membaca sesuatu daripada Al-Quran. Lalu saya bertemu dengan seorang yang mengatakan kepada saya, tulislah dalam cawan air surah Al-Rahman ayat 1 sampai ke 5, surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, dan surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Lalu tuangkan padanya air Zam-Zam dan minumkan pada anakmu, nescaya dia akan hafal Al-Quran, insya-Allah. Ini adalah daripada faedah. Kita lihat ini Al-Quranul Karim ini, dia adalah syifa bagi penyakit-penyakit yang zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan Al-Quran syifaun lima fis sudur. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan semua penyakit ini obatnya ada pada surah Al-Fatihah. Yani surah Al-Fatihah dia adalah obat bagi tiap-tiap penyakit kecuali illa sam, kecuali kematian. Maka daripada ini kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah sahaja boleh diamalkan untuk menjadi obat bagi segala penyakit. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Dan dia telah menjadikan Al-Quran ini sebab penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang zahir seperti kencing manis atau kanser dan sebagainya, dan juga penyakit yang batin seperti takabur dan jahat dan riya dan ujub dan sebagainya. Jadi ini adalah seperti yang disebutkan daripada Al-Kalbi dalam kitab Al-Fawaid. Demikian disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas. Kitab Al-Qirtas ini dia adalah syarah bagi Ratibul Attas. Al-Qirtas fi syarh Ratibul Attas, 2 jilid yang dituliskan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau merupakan salah satu daripada Datuk Habib Hasan Al-Attas, Hasan Ba'alawi. Habib Ali bin Hasan yani seorang wali Allah Subhanahu wa taala masyhur yang di Hadramaut. Syekh Muhammad Al-Umairi dalam kitabnya Bahghul Anwar, ketika menyebutkan manfaat-manfaat Asmaul Husna, mengatakan barang siapa yang menjadikan kebiasaan menyebut nama Allah Al-Alim, nescaya dia dapat berbicara tentang ilmu yang belum diketahuinya. Ini adalah daripada amalan Syekh Umar Khatib. Beliau mengatakan sebelum tidur baca 21 kali, Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Alimu, Ya Alimu. Jadi dia bukan Ya Alim, dia Ya Alimu, Ya Alimu, 21 kali. Ini adalah daripada benda-benda yang akan memudahkan kita bila kita mempelajari ilmu agama. Ini adalah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap Asmaul Husna ini ada khususiatnya.
Dan di dalam kitab ini An-Nabahani, ada sebuah kitab ini masyhur ini kitab. Dia membicarakan, kitabnya membicarakan tentang Asmaul Husna dengan terperinci. Tiap-tiap nama Allah Subhanahu Wa Taala dia menulis tiap-tiap fawaid. Jadi tiap-tiap nama Allah Subhanahu Wa Taala ada rahsia baginya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang mulia, maka hendaklah kamu berdoa dengannya. Jadi doa akan mustajab bila kita menggunakan asmaul husna. Dan dia dapat berbicara tentang ilmu yang belum diketahuinya dan muncul hikmah dari lisannya. Sedangkan nama Allah Al-Badi', orang yang menyebutnya akan selalu diberi ilmu-ilmu ilahiyah, dan Allah akan memunculkan ilmu-ilmu pada lisannya. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mempelajari ilmu agama dan bukakan kepada kita pintu kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti, daripada kitab Zubat. Dan pada minggu lepas kita membicarakan tentang kewajipan bagi umat Islam untuk memilih seorang imam yang dilantik untuk menjadi pengurus bagi sekalian ataupun segala urusan-urusan agama dan dunia. Maka ini adalah fardu kifayah atas umat Islam. Sebab Nabi kita SAW selepas beliau meninggal dunia, maka sampai selepas beliau meninggal dunia, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau yang menjadi khilafah ataupun khalifah selepas wafatnya Nabi kita SAW. Dan ini menjadi satu tradisi umat Islam. Apabila wafatnya seorang khalifah, maka ada khalifah yang lain yang menggantikannya. Maka umat Islam ini tidak boleh dibiarkan tanpa khalifah, tidak boleh. Dan apa yang kita lihat pada hari ini daripada kemusnahan dan pecah belah umat Islam yang berlaku, daripada sebab yang besar adalah kita tidak ada amir dan kita tidak ada pemimpin yang memimpin umat Islam dalam melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadi apa yang kita lihat adalah kemusnahan yang berlaku kepada umat Islam. Jadi ini adalah daripada musibah yang besar yang dan terlanda kepada umat Islam yang berlakunya pada tahun 1924, 1924. Ini adalah hari yang mana khilafah Islamiyah telah dijatuhkan. Selepas 1400 tahun selepas wafatnya Nabi kita SAW, terjatuh ini khalifah, jatuh khilafah Islamiyah. Jadi ini adalah satu musibah. Jadi sampai hari ini kita lihat urusan agama kita ini tidak teratur. Ini yang berlaku. Jadi seperti mana juga ulama kita mengatakan fardun 'ala nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Wajib atas setiap manusia mengangkat seorang imam. Ini adalah fardu kifayah untuk mengatur kemaslahatan mereka, dan tidak ada satu pun kewajipan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan kita tidak ada perkara yang kita boleh mewajibkan atas Allah. Kita tidak boleh mengatakan wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa kita sebab kita telah melakukan amal soleh. Ini adalah tanda kejahilan. Sebab tiap-tiap amalan kita adalah daripada Allah dan kepada Allah. Dan Allah tidak memerlukan amalan kita, tetapi kita memerlukan amalan, dan kita mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak boleh mewajibkan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Mewajibkan atas Allah adalah perkara yang mustahil. Sebab segala-galanya adalah di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang boleh mewajibkan Allah. Dia melakukan apa sahaja yang dia suka, dan dia tidak akan ditanya. Yaf'alu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia melakukan, tetapi kita akan ditanya tentang apa yang kita melakukan. Tiap-tiap amalan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, baik dan yang tak baik, dan kita akan diberikan ganjarannya. Allah Subhanahu Wa Taala balik kepada Allah sama ada dia nak memberikan ganjaran ataupun tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan dihisab. Yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha'a aqabahu bi'adlihi. Allah memberikan pahala dengan keutamaannya kepada orang yang taat kepadanya, dan Allah menyiksa orang yang ia kehendaki dengan keadilannya. Pahala dan segala pahala ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kenikmatan kepada seorang, maka dia memberikan kenikmatan tersebut dengan anugerah ni.
daripada rahmatnya, kita akan mendapatkan pahala daripadanya, dan kita akan mendapatkan, kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak kena faham. Kita tidak masuk syurga dengan amalan kita, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu lepas saya telah mengatakan, walaupun satu orang ini dia beramal, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak masukkannya dalam api neraka Jahannam, Allah boleh masukkan dalam api neraka Jahannam. Sebab segala-galanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara ini tidak berlaku. Kita tidak pernah dengar satu orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sebagainya Allah masukkan dalam api neraka Jahannam. Ini tidak berlaku. Tetapi ia boleh berlaku. Maksudnya kalau ia berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan apa saja yang dia nak. Ini bukan perkara yang mustahil. Cuma Allah Subhanahu wa taala dia menjanjikan bagi mereka yang beramal saleh dan sebagainya, mereka akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha'a aqabahu bi 'adlihi. Dan Allah boleh menghapuskan ataupun dia boleh mengazabkan sesiapa pun. Dan apabila dia mengazabkan makhluknya, dia mengazabkan dengan keadilannya. Jadi kita sekali-kali kita tidak boleh mengatakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala bila dia mengazabkan hamba dia dalam api neraka Jahannam, dia mengazabkan dengan keadilannya. Ini kita nak kena hafal. Dia sekali-kali kita tidak boleh mengatakan dia mengazab dengan kezaliman. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum Mu'tazilah mereka mengatakan Allah boleh berlaku zalim kepada hamba-Nya. Ini adalah kaum yang sesat, kaum Mu'tazilah. Sebab kaum Mu'tazilah ini mereka mengatakan manusia ini ada kuasa pada dirinya. Dia boleh melakukan apa saja yang dia nak. Kalau dia melakukan amalan yang baik, amalan baik itu daripada dirinya. Kalau dia melakukan amalan yang tidak baik, amalan tidak baik itu daripada dirinya, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang salah. Kita mengatakan segala-galanya adalah daripada Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak. Mu'tazilah mengatakan kita manusia ada kuasa. Kita manusia ada kuasa untuk melakukan apa saja yang kita nak. Jadi mereka mengatakan kalau sekiranya mereka beramal saleh dan Allah masukkan mereka dalam api neraka Jahannam, Allah adalah zalim. Mu'tazilah punya cerita. Sebab mereka mengatakan kita yang boleh melakukan amalan, dan amalan yang saleh kita melakukan, maka wajib atas Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan kita dalam syurga-Nya. Jadi mereka mengatakan Allah boleh berlaku zalim. Ini na'udzubillah. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan sifat kezaliman ini sekali-kali tidak boleh menisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia adalah satu sifat yang terkeji. Dan Allah Subhanahu wa taala dia sifat yang sempurna dan dia jauh daripada segala sifat yang terkeji. Kita tidak boleh menisbahkan kezaliman kepada Allah. Cuma kalau sekiranya kita mengatakan satu manusia ini dia taat kepada perintah Allah dan dia masuk api neraka, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia api neraka Jahannam, walaupun dia taat kepada perintah Allah, kita mengatakan dia masuk dalam api neraka Jahannam dengan apa? Dengan keadilan Allah, bukan dengan kezaliman. Keadilan, sebab kita diciptakan oleh Allah daripada tidak ada apa-apa, dan Allah boleh melakukan apa saja kepada kita, maka dia tidak boleh dikirakan sebagai zalim. Dan saya telah memberi misalan pada minggu lepas berkenaan dengan masalah ini. Yaghfiru ma yasha'u ghairu syirki. Allah boleh mengampunkan segala dosa ia kehendaki selain daripada dosa syirik. Syirik adalah satu dosa yang mana sekali-kali ia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau manusia itu mati dalam syirik. Jadi kita nak kena faham ya. Maksudnya kalau satu orang ini dia mati dalam keadaan dia kafir dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diampunkan sama sekali. Sebab dia mati dalam keadaan kufur. Tetapi bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bertaubat dan masuk Islam, sebelum ajal sampai kepada mereka, mereka diselamatkan. Dan Islam mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebab ulama-ulama kita mereka mengatakan musibah yang paling besar, yang lebih dahsyat daripada kekufuran adalah mati dalam kekufuran. Sebab ada perbezaan di antara kekufuran dengan mati dalam kekufuran. Berapa banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mati dalam Islam? Mereka diselamatkan atau tidak diselamatkan? Mereka diselamatkan. Bahkan segala dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikan mereka akan diberikan ganjaran pada hari akhirat. Sebab apabila mereka masuk Islam, mereka terus ini seolah-olah bayi baru keluar daripada perut ibunya. Segala-gala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi musibah di atas musibah yang paling dahsyat sekali, masalah yang paling besar sekali, segala masalah yang tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah ini adalah apabila seseorang ini mati dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala amalan dia semua ditolak dan dia akan masuk api neraka Jahannam selama-lamanya. Jadi tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah mati dalam kekufuran. Cuma kita nak kena faham beza di antara kekufuran dan mati dalam kekufuran. Sebab bukan semua orang kafir akan mati kafir, dan bukan semua orang Islam akan mati Islam. Betul ke tidak? Kita hari ini kita tidak boleh confirm, saya insya-Allah, saya 100% confirm saya akan mati Islam. Kita mengatakan insya-Allah kita akan mati Islam, dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Tetapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menukar nasib kita, naudzubillah. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu sama ada kita boleh mati dalam husnul khatimah ataupun kita tidak boleh mati dalam husnul khatimah. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, beliau menukilkan beberapa perkara. Ada sebahagian awliya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka apabila ditanya, mana lebih kau suka? Kalau sekiranya engkau masuk dalam sebuah rumah dan mati syahid ini ada pada ujung rumah, dan mati husnul khatimah pada depan rumah, mana yang kamu akan kejarkan? Maka wali ini dia mengatakan, saya akan kejarkan husnul khatimah daripada mati syahid. Jadi orang yang bertanya ini terperanjat. Dia bilang, bagaimana engkau memilih husnul khatimah daripada mati syahid, sedangkan mati syahid ini lebih afdal daripada husnul khatimah? Dia mengatakan, aku tidak tahu kalau sekiranya aku masuk rumah ini dan belum sempat aku sampai kepada hujung rumah, ajal sampai dan aku mungkin akan mati dalam husnul khatimah. Jadi oleh sebab kalau sekarang ini aku di depan rumah ini aku dapat husnul khatimah, itu lebih selamat bagi aku. Sebab aku tidak mengetahui nasib aku apabila aku jalan kepada hujung rumah. Jadi kita lihat ulama-ulama kita, mereka dengan amalan-amalan yang hebat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa mereka adalah supaya Allah matikan mereka dalam husnul khatimah. Nabi-nabi, awliya, anbiya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf AS dia berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada aku kerajaan dan engkau telah memberikan kepada aku ilmu untuk mentakwil mimpi. Wahai Allah yang memiliki langit dan bumi, tawaffani musliman, matikan aku sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama mereka-mereka yang saleh. Jadi kalau Nabi Yusuf AS ini berdoa kepada Allah untuk husnul khatimah, bagaimana kita manusia yang penuh dengan dosa, adakah tidak wajar untuk kita berdoa kepada Allah untuk husnul khatimah? Ini menunjukkan kita tidak akan mengetahui nasib kita. Kita tidak akan mengetahui nasib kita. Semua ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan memberikan kepada sesiapa yang disukai. Jadi ini adalah perkara yang patut ditakutkan. Bagaimana dengan kematian kita? Bagaimana dengan keadaan kita bila ajal sampai kepada kita? Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dia mengatakan, waja'at sakratul maut dzalika ma kunta minhu tahid. Ingatlah apabila sakratul maut itu datang kepada kamu, maka itu adalah masa yang kamu sentiasa akan nak melari daripadanya. Tetapi dia pasti akan datang kepada kamu. Dan pada itulah adalah ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah peperiksaan kita. Peperiksaan kita dalam dunia ini adalah pada sakratul maut. Sama ada kita boleh ucapkan kalimah syahadah ataupun tidak. Ini adalah ujian yang paling besar. Kita berdoa kepada Allah dengan semoga dengan barakah majlis ilmu ini, dengan barakah ini kita berkumpul dengan hati yang ikhlas, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Salah satu seorang daripada guru kita Habibullah bin Syihab, beliau mengatakan, barang siapa yang mengamalkan Ratibul Haddad, insya-Allah akan mati dalam husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk taufik, insya-Allah. Baik, yaghfiru ma yasha'u ghaira syirki bihi khuludun nari duna syaki. Allah mengampuni dosa-dosa ia kehendaki selain dosa syirik. Menyekutukan Allah, sebab dosa syirik itulah orang kekal di neraka tanpa ada keraguan. Ini ijma' ulama. Semua ulama-ulama Islam mereka bersepakat bahawasanya barang siapa yang mati syirik, terus mana tempatnya? Api neraka Jahannam.
maka kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin dia boleh masuk dalam syurga dan sebagainya sebab dia ada amalan yang baik dan sebagainya. Kita mengatakan tidak. Kalau sekiranya dia mati syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terus yang ini dia akan diazabkan dalam api neraka Jahannam selama-lamanya dan tidak ada pengampunan baginya. Jadi ini adalah perkara yang sangat bahaya. Lahu iqabu man ata'ahu kama yusibu man asa wa yuli ni'ama. Allah berhak untuk menyiksa orang yang taat kepadanya, seperti mana kita mengatakan. Satu orang ini dia bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan segala-galanya yang Allah memerintahkan kepadanya. Tapi kalau dia dimasukkan dalam api neraka Jahannam, ini adalah perkara yang boleh berlaku. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak zalim. Dia mengazab hamba-hambanya dengan keadilannya. Tetapi cuma perkara seperti ini tidak berlaku. Perkara seperti ini tidak berlaku sebab Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Al-Quranul Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka dalam jannatu 'adn dan mereka kekal di dalamnya. Dan kita ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim Allah berjanji bagi mereka-mereka yang beramal saleh. Cuma kita mengatakan, kalau sekiranya Allah masukkan seorang itu dalam api neraka Jahannam, maka dia memasukkan orang tersebut dengan keadilannya, sebab dia boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Allah berhak untuk menyiksa orang yang taat kepadanya, sebagaimana Allah berhak untuk memberikan pahala dan nikmat-nikmat kepada orang yang membuat maksiat kepadanya. Kalau ada satu orang ini dia seumur hidupnya melakukan maksiat, tapi kalau Allah nak mengampunkan dan memberikan kepadanya nikmat, boleh ke tidak? Boleh. Kita ada banyak riwayat. Sebahagian dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW ceritakan tentang seorang yang pembunuh Bani Israel yang membunuh 99 orang. Pernah dengar tak cerita ni? Ada seorang daripada Bani Israel, dia membunuh 99 orang, tapi dia nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak tahu bagaimana. Jadi dia tanya kepada orang kampung ini, bagaimana aku sekarang dah bunuh 99 orang, bagaimana nak taubat? Jadi orang kampung mengatakan kepada dia, kau pergilah kepada satu orang abid yang tinggal di kawasan gunungan. Mungkin dia boleh memberikan jawapan. Jadi dia pergi kepada abid tersebut. Jadi dia mengatakan, wahai fulan bin fulan, aku ni banyak melakukan dosa, 99 orang aku dah bunuh. Boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat? Jadi abid ini mengatakan, astaghfirullahaladzim, apa dah jadi dengan kau? Engkau dah bunuh 99 orang. Engkau tentu sekali akan masuk neraka Jahannam. Allah tidak akan mengampunkan sebab ini dosa yang sangat besar. Jadi pembunuh ini pun dia dah marah. Jadi apa dia buat? Dia genapkan 100. Dengan dia habis sekali dia bunuh. Kerana dia fed up. Apa ni? Aku dah taubat pun salah. Jadi dia pun tak tahu, dia pun membunuh orang ini. Tapi selepas itu dia masih nak taubat. Dia mengatakan aku dah bunuh 100 orang ni sekarang. Tapi dia masih nak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya orang kampung ni, bagaimana ni sekarang aku nak bertaubat? Jadi orang kampung mengatakan kepada dia, kau pergi kepada satu orang alim. Jadi beza seorang abid dengan alim. Seorang abid orang yang beribadat kepada Allah tapi tak ada ilmu. Kadang-kadang nyawanya jadi terkorban juga sebab kejahilan dia. Jadi mereka mengatakan kepadanya, kau pergilah kepada seorang alim yang tinggal di tempat-tempat sedemikian. Jadi dia pun pergi kepada tempat tersebut, tetapi belum lagi sampai kepada destinasi, dia pun mati. Jadi apabila dia mati, dua malaikat bergebut-gebut untuk menyambut nyawanya. Satu malaikat rahmat dengan satu malaikat azab. Jadi malaikat rahmat ini mengatakan kepada malaikat azab, aku yang berhak untuk cabut nyawanya sebab dia sudah bertaubat, dia nak bertaubat kepada Allah. Dan Allah akan mengampunkan dosanya, jadi aku akan cabut nyawanya. Dan malaikat azab mengatakan tidak boleh, dia sudah membunuh 100 orang. Ini orang seperti ini akan diazabkan dalam api neraka Jahannam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya mengampunkannya. Segala-galanya diampunkan. Jadi ini semua balik kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita ada riwayat seorang pelacur diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia memberi minuman kepada seekor anjing. Allah mengampunkan segala dosa-dosa ni. Ini adalah perkara yang luar biasa. Itu sebab Islam mengajarkan kepada kita jangan kita menghina sesiapa, sebab kita tidak mengetahui. Kadang-kadang kita ni lebih dahsyat daripada orang yang kita menghina, sedangkan kita tidak mengetahui oleh sebab kejahilan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan pengampunan kepada sesiapa yang disukai. Kalau ada orang ini dia seumur hidupnya dia melakukan maksiat, kalau Allah nak mengampunkan, Allah boleh mengampunkan. Kita ada hadis berkenaan dengan satu orang yang tidak pernah melakukan kebaikan. Dia didatangkan pada hari akhirat
maka apabila di mizan dia tidak ada satu hasanah pun. Dia tidak ada satu hasanah pun. Jadi dia mengatakan kepada dia ni, aku sudah condemn, ini confirm, ini tidak boleh selamat. Tetapi tiba-tiba datang satu orang dan meletakkan satu butir besi di atas dacing dia kebaikan ni. Tiba-tiba segala amalan-amalan yang buruk itu semua yang ini besi ini lebih berat daripada amalan-amalan yang buruk, dan dia dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa ni. Jadi dia tanya kepada Allah, dia mengatakan, siapa orang ini yang meletakkan ini besi di atas dacing aku? Maka malaikat mengatakan kepada dia, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan besi tersebut adalah engkau ini dulu dia pernah melakukan satu salawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kita SAW dengan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan umat Nabi Muhammad SAW dengan banyak sekali, dengan barakah syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita berdoa kepada Allah, moga Allah masukkan kita dalam syurga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah berhak untuk memberikan pahala dan nikmat-nikmat kepada orang yang membuat maksiat kepadanya, selagi mana dia mati Islam, selagi mana dia tidak mati dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kalau dia mati dalam agama Islam, wajib dia masuk syurga. Wajib dia masuk syurga. Dia mungkin akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab maksiat-maksiatnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Tetapi pada akhirnya dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab orang yang fasik, walau macam mana sekalipun dia berzina, minum arak dan sebagainya, sekali-kali kita tidak boleh samakan dia dengan orang kafir. Perbezaan yang seorang Muslim, walaupun dia melakukan maksiat yang banyak, tapi dia Muslim, kita sekali-kali kita tidak boleh membandingkan dengan seorang kafir yang baik, budi pekerti dan sebagainya, tetapi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza di antara keduanya langit dan bumi. Sebab kalau seorang ini mati dalam agama Islam, insya-Allah dia wajib untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kafir kalau mati dalam kekufuran, maka dia akan dimasukkan dalam api neraka Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh menyamakan. Qadalahu an yu'limal atfala wa wasfuhu bidzalimi istahala. Begitu juga Allah berhak untuk menyakiti anak-anak kecil. Menyakiti di sini maksudnya mengazab. Mengazab. Sebab seperti mana kita telah mengetahui, kita membicarakan tentang taklif. Apabila seorang ini dia belum lagi sampai baligh, maka tidak ada kewajipan atasnya. Kalau sekiranya seorang budak kecil ini dia belum baligh dan dia meninggal dunia, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia bukan dikirakan sebagai seorang mukallaf. Betul ke tidak? Apabila dia sudah sampai baligh, baru diwajibkan untuknya untuk beriman kepada Allah dan diwajibkan untuk dia mengamalkan agama ini, solat, puasa dan sebagainya, sebab dia sudah baligh dan dia sudah berakal. Tetapi kalau selagi mana dia belum baligh, walaupun dia tinggal dalam agama Kristian, dalam keluarga Kristian ataupun Yahudi, dan dia mati, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia belum baligh. Cuma di sini penulis Syekh Ibn Raslan, beliau mengatakan, kalau sekiranya Allah tetap nak mengazabkan dia, boleh berlaku ke tidak? Dia mengatakan boleh berlaku, sebab segala-galanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perkara ini tidak berlaku. Ini adalah andaian. Yani boleh berlaku kalau Allah mengkehendakinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ini maha mengasihani yang kepada hamba-hambanya. Cuma kita mengatakan segala-galanya adalah di dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh memberi pahala kepada siapa yang disukai dan dia boleh mengazabkan siapa yang disukai. Dan amalan-amalan kita tidak boleh dijadikan sebagai satu kriteria untuk kita nak menetapkan sama ada kita dapat rahmat ataupun azab. Sebab segala-galanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dimaksudkan. Begitu juga Allah berhak untuk mengazab ini anak-anak kecil. Tetapi sifat zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita mengatakan, kita tidak boleh menisbahkan Allah sebagai zalim. Na'udzubillah. Ini masalah masalah besar. Bagaimana kita mengatakan Allah zalim? Ini adalah kurang adab bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kali ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku zalim. Bila kita membicarakan tentang taklif, dulu kita juga membicarakan tentang mereka-mereka yang agama ini tidak sampai kepada mereka.
Ada manusia-manusia yang sampai hari ini mereka tidak kenal kepada agama Islam. Kalau mereka mati dalam kekufuran, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab daripada syarat taklif adalah man balaghat da'watul islamiyah. Mereka-mereka yang sampai dakwah Islam kepada mereka, ini baru kita mengatakan dia adalah mukallaf. Kalau dia mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan hisab dia pada hari kiamat. Begitu juga kita mengatakan berkenaan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dakwah Islam tidak sampai kepada mereka. Kedua ibu bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil lagi. Jadi mereka tidak bertemu dengan Nabi selepas Nabi dilantik sebagai Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai Nabi umurnya 40 tahun. Pada ketika itu ibu bapanya sudah meninggal dunia. Jadi kita tidak boleh mengatakan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasuk neraka, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka kufur. Na'udzubillah. Kita mengatakan syarat taklif tidak ada. Sebab mereka tidak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam tidak sampai kepada mereka, mereka dikirakan sebagai ahlul fatrah, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kaum Arab musyrikin Makkah yang sembah kepada berhala. Mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka dakwah Islam tidak sampai kepada mereka. Seperti datuknya Abdul Muttalib dan juga kaum Arab ini pada yang wujud sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah nak mengazabkan kepada mereka, ini adalah perkara yang boleh terjadi. Tetapi perkara seperti ini tidak berlaku. Yarzuqu man syaa wa man syaa ahrama wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang ia kehendaki dan mencegah rezeki untuk orang yang ia kehendaki pula. Rezeki ini maksudnya adalah segala kebaikan. Rezeki, apa kalau kita faham dalam bahasa Melayu, rezeki adalah makanan atau minuman. Sebenarnya rezeki ini, segala kebaikan yang diberikan kepada kita dikirakan sebagai rezeki. Ilmu ini, kalau kita balik kepada istilah ini dalam Islam, dia adalah rezeki. Ilmu rezeki. Anak-anak kita adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan harta dan makanan dan minuman segala-galanya. Maka dia adalah merupakan rezeki dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kepada sesiapa yang disukai. Dan rezeki ini Allah memberikan kepada mereka yang beriman dan juga mereka yang tidak beriman. Semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya adalah daripada Allah. Dan dia mengatakan Allah memberikan rezeki kepada orang yang ia kehendaki dan mencegah rezeki untuk orang yang ia kehendaki pula. Dia yang memberi dan dia yang mencegah. Jadi apabila kita lihat kepada situasi kita, rezeki yang kita ada, sama ada kita orang yang kaya ataupun orang yang miskin, ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ujian kepada kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan kemiskinan kepada seseorang untuk menguji dia. Kalau sekiranya dia bersabar, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah. Kadang-kadang pula Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu rezeki kepada seseorang sehingga dia jadi kaya-raya. Kekayaannya juga adalah ujian daripadanya. Seperti mana kita mengatakan kemiskinan adalah ujian, kekayaan juga adalah ujian. Bagaimana kita menggunakan kekayaan kita untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya kita menggunakan kekayaan kita dengan cara yang baik, maka kekayaan kita menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan kekayaan yang diberikan kepada kita untuk apa yang mendapatkan keridhaan Allah, maka kekayaan kita menjadi balak bagi kita. Berapa banyak manusia kekayaan mereka menjadi musibah bagi mereka, sedangkan mereka tidak sedar. Mereka menyangkakan kekayaan ini mendapat segala kebaikan, tetapi mungkin kekayaan ini menjadi sebab kebinasaan kepada seorang, menjauhkan diri seorang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mengingat kepada Allah. Maka ini adalah apa yang dinamakan sebagai istidraj. Allah membukakan dunia kepada seseorang dan sehingga dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala, dan terjerumus dalam dunia dan datang mati dan ajal kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia mati dalam su'ul khatimah. Maka ini perkara yang kita berdoa kepada Allah, moga Allah jauhkan kita. Tapi kadang-kadang alhamdulillah, kadang-kadang ada orang ini dia diberikan kekayaan dan dia menggunakan kekayaan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah orang yang akan diberkati dalam tiap-tiap perkara yang dia melakukan, dan dia mendapatkan kebahagiaan dalam dunia dan akhirat dengan kekayaan yang diberikan kepadanya. Seperti mana kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Allah membukakan kekayaan kepadanya. Begitu dengan Abdul Rahman bin Auf,
Begitu dengan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Mereka kaya raya, Allah memberikan mereka segala-galanya, tetapi mereka tidak sekali-kali lupa Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan mereka. Begitu juga dengan Zulkarnain, seperti mana Allah mengatakan dalam surah Al-Kahf, dan Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka. Dalam masa yang sama Allah juga menceritakan tentang Qarun. Allah bukakan dia kepada kekayaan, tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang Islam boleh mendapat kekayaan, orang yang kafir pun boleh mendapat kekayaan. Dan kekayaan ini bukan rezeki, dan kekayaan ini bukan tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kita nak kena faham ini. Bukan maksudnya seorang ini diberikan kekayaan dan rezeki yang banyak dan sebagainya, Allah cinta kepadanya. Tidak. Allah menguji dia dengan kekayaan, dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Tapi bagaimana kita nak mengetahui kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya? Kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya apabila dia memberi hidayah kepada hamba-Nya dan taufik kepada Islam. Wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, barang siapa yang Allah nak memberi hidayah kepadanya, Allah akan membukakan hatinya untuk dia faham agama Islam dan beramal dengan agama Islam. Ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada seorang, dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang, dia akan memberikan kepada dia agama Islam, memberi kepada dia hidayah dan kekuatan untuk dia beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana ulama kita mereka mengatakan, kalau sekiranya kita nak mengetahui sama ada Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita ataupun tidak, kita boleh mengetahui dengan kita lihat kepada situasi kita yang mana Allah telah meletak kita di dalamnya. Kalau sekiranya kita mendapat diri kita sentiasa mengutamakan akhirat, sentiasa mengingat kepada Allah, sentiasa mementingkan solat, mementingkan puasa, menghadiri kelas-kelas agama, suka kepada majlis zikir, suka kepada ulama, suka kepada awliya, ini adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi kita perkara-perkara seperti ini kalau dia tidak cinta kepada kita. Tetapi kalau kita, na'udzubillah, kita melihat diri kita tak suka kepada majlis ilmu, tak suka kepada ulama, tidak rapat kepada awliya, tidak suka kepada amalan kebaikan, bahkan kita lebih cenderung kepada amalan-amalan yang jahat dan dosa-dosa dan sebagainya, maka ini ada masalah. Maka ini adalah satu perkara yang kita nak kena merenungkan, dan kita nak kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat sebelum ini ajal datang kepada kita. Sebab ini adalah tanda kebukaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang. Dia jauh daripada segala kebaikan, jauh daripada ilmu agama, jauh daripada mencinta kepada ulama-ulama dan sebagainya. Maka ini adalah penyakit hati yang susah untuk diubati, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi kepadanya kebaikan. Jadi wajib untuk dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh bin Rasul mengatakan, rezeki itu ialah sesuatu yang bermanfaat walaupun berupa barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun satu perkara itu haram. Kita kalau membicarakan tentang bab haram ini, kadang-kadang kita lihat ada benda ini dia haram pada zatnya, seperti daging khinzir misalnya. Dia adalah satu benda yang haram, tapi dalam masa yang sama juga dia dikirakan rezeki. Cuba bayangkan satu orang kafir ini, dia makan daging khinzir. Daging ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan khinzir, dia daripada Allah. Dia juga dikirakan sebagai rezeki, walaupun dia adalah daripada perkara yang haram. Satu orang kalau rompak bank, na'udzubillah, dan dia makan daripada duitnya adalah duit yang haram, dia dapat manfaat daripada benda yang haram, ia pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang dimaksudkan. Sebab tidak ada perkara yang bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan sebaliknya semua daripada Allah sebagai ujian kepada kita. Kita nak kena faham ini. Dia yang menciptakan kebaikan, dia yang menciptakan kejahatan. Kejahatan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita mengatakan kebaikan adalah ciptaan Allah, kejahatan pun ciptaan Allah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kebaikan dan kejahatan ini supaya dia menguji kita, sama ada kita memilih kebaikan ataupun kita memilih kejahatan. Jadi sekali-kali ini ada daripada Allah. Wa ilmuhu biman yamutu mu'minan falaysa yashqa bal yakunu amina. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman di dalam ilmunya Allah, maka orang tersebut tidak akan celaka,
bahkan dia akan aman daripada siksa neraka. Ini adalah benda yang sangat penting sekali. Bagaimana kita nak memikirkan dan kita muhasabah diri kita yang apabila kematian datang kepada kita, kita mati dalam keadaan iman. Ini benda yang kita nak kena fikirkan dan usahakan. Bagaimana kita dah mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu orang ini dia banyak berlaku dosa, tapi kalau dia mati dalam Islam, alhamdulillah, ada besar dia punya opportunity dia. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dia akan memberikan kepada kita syafaat. Ini adalah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, benda yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan umatnya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi na'udzubillah, kalau satu orang ini tidak dapat mati dalam agama Islam, ini adalah musibah di atas segala musibah, seperti mana kita mengatakan. Jadi orang tersebut tidak akan celaka, bahkan dia akan aman dari siksa neraka. Cuma kita mengatakan dalam akidah, seorang Muslim ini walaupun dia mati dalam Islam, dia boleh masuk neraka kalau sekiranya dia ada amalan-amalan yang ataupun dia ada melakukan maksiat-maksiat yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi satu hari nanti dia akan dimasukkan dalam syurga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dan hadis ini dinukilkan oleh Syekh Zakaria Kedah lagi dalam kitab Fadail A'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia akan dimasukkan dalam api neraka Jahannam selama satu hukum. Maka sahabat tanyakan kepada Nabi, apa itu hukum ya Rasulullah? Nabi mengatakan 80 tahun. Maka ulama kita, mereka mensyarahkan hadis ini, mereka mengatakan 80 tahun pada hari akhirat, bukan pada hari dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah As-Sajdah, satu hari 1000 tahun kita dalam muka bumi ini, berapa lama dekat akhirat? Baru satu hari. 1000 tahun dalam dunia, satu hari di akhirat. Jadi kalau 80 tahun di akhirat, agak-agak berapa lama tu? Kalau kita mengatakan satu hari di akhirat ini 1000 tahun, kalau 80 tahun di akhirat, itu adalah jangka masa seseorang ini akan masuk api neraka Jahannam kalau dia meninggalkan satu solat dengan sengaja. Jadi cuba bayangkan, na'udzubillah, ini adalah perkara yang berat. Satu solat ini satu hukum. 80 tahun di neraka. Bagaimana pula dengan kalau sekiranya satu orang ini meninggalkan solat 10 tahun? Maka ini adalah perkara yang penting untuk kita muhasabah. Itu sebab ini kita dianjurkan sentiasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang kita melakukan. InsyaAllah dengan kita bertaubat, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan kalau kita ditakdirkan untuk kita meninggal hari ini, insyaAllah kita meninggal dalam keadaan yang baik, yang mana dosa kita diampunkan, dan insyaAllah kita diselamatkan. Ini adalah harapan kita. Sebab setiap daripada kita tidak boleh lari daripada kematian. Kalau hari ini kematian tidak datang, esok-esok dia akan datang. Maka wajib untuk kita membuat persiapan. Lam yazali siddiqu fima qad mada 'inda ilahihi bihalati ghadha. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang sentiasa mendapatkan keredaan di sisi Tuhannya sepanjang umur yang telah dia lalui. Maksudnya di sini adalah, kalau kita lihat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia masuk Islam, dia merupakan daripada mereka-mereka yang awal masuk agama Islam. Dan umur Sayyidina Abu Bakar ini sedikit lebih kurang sama dengan umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mendapat wahyu apabila umur beliau 40 tahun. Dan Sayyidina Abu Bakar telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita mereka mengatakan, dan Syekh Abdul Raslan di sini, dia mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini dia ada kelebihan kepada dia yang tidak sama dengan sahabat yang lain. Dia ini tidak diketahui yang dia pernah sembah berhala sebelum beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaum Arab di Makkah, mereka sembah kepada berhala, mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Abu Bakar ini, walaupun dia belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah diketahui dan tidak pernah dinukilkan yang dia pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksudnya dia beramal dengan agama Nabi Ibrahim AS, dan dia tidak pernah sembah berhala. Begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Telah diriwayatkan daripada sebab beliau dinamakan karamallahu wajhah, sebab ibunya walaupun dalam kandungan tidak boleh untuk sujud kepada berhala apabila dia mengandung Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan daripada kecil lagi Sayyidina Ali tidak pernah sembah berhala. Yani Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mukanya daripada sujud kepada berhala. Itu sebab dia dipanggil karamallahu wajhah. Yani Allah muliakan mukanya. Yani dia tidak pernah sembah kepada berhala. Jadi penulis di sini dia mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini daripada awal lagi dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tidak pernah melakukan benda-benda yang syirik. Jadi beliau adalah merupakan daripada mereka yang telah dituliskan kelepasan daripada api neraka Jahannam, yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan sahabat yang lain. Misalnya kita ada Ikrimah bin Abu Jahal. Kalau kita lihat kepada Ikrimah, seorang sahabat Nabi Ikrimah, bapa dia siapa? Bapa dia Abu Jahal. Chief di kota Makkah yang sentiasa mengganggu Nabi SAW. Anak dia Ikrimah. Dan pada awalnya Ikrimah ni macam bapa dia, like father like son. Bila Nabi SAW di Makkah, dia dengan bapaknya selalu menyakiti Nabi SAW dengan dia sekali. Tetapi tidak ada orang yang ini boleh membayangkan Ikrimah ini benda-benda yang dia melakukan, tiba-tiba dia masuk Islam. Sehingga dia mengatakan bila seorang datang kepadanya, apa yang berlaku tentang Ikrimah, saya ceritakan sikit tentang Ikrimah. Ada interesting sikit berkenaan dengan cerita ni. Nabi SAW bila pada Fatu Makkah ini, bila Nabi masuk dalam kota Makkah, dia lari daripada Makkah. Sebab dia tahu kalau dia ditangkap oleh orang Islam, tentu sekali mereka akan membunuh. Jadi dia lari daripada kota Makkah, dan dia nak pergi kepada negeri Habsyah, Ethiopia. Tetapi bila dia dah sampai pantai, baru nak naik sampan, datang isterinya, kejar daripada belakang. Sebab isterinya setelah jumpa kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya Ikrimah masuk Islam, engkau ampun tak dosa. Nabi SAW mengatakan kepada isterinya, kalau sekiranya Ikrimah masuk Islam, aku akan mengampunkan segala dosanya, dan dia akan aku jadikan daripada sahabat-sahabat aku yang kita semua akan menghormati. Jadi bila isterinya dengar ini, dia kejar Ikrimah, sebab dia tahu Ikrimah ni nak larikan diri bila Nabi SAW sampai pada kota Mekah. Tapi bila dia, alhamdulillah, isterinya dapat jumpa dengan dia di tepian pantai. Bila dia nak pergi Habsyah, baru nak naik sampan. Jadi dia mengatakan kepada Ikrimah, balik kepada Mekah. Dia bilang, kalau kau beriman kepada Allah, mereka akan maafkan segala kau punya kesalahan. Jadi dia mengatakan, betul ke? Dia bilang, ini mustahil ini, mereka akan maafkan aku. Tapi dia teringat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW adalah seorang Al-Amin. Dia teringat bila Nabi kita SAW di kota Makkah, dia dikenali sebagai Al-Amin, tidak pernah cakap bohong. Maksudnya kalau Nabi berjanji untuk melakukan satu perkara, maka ia pasti akan berlaku. Jadi bila isterinya mengatakan kepada ni, maka dia kenal kepada Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi SAW ini tidak akan cakap bohong. Maka dia balik dan dia masuk Islam. Jadi dia ini dikenali sebagai satu orang yang sembah berhala, seorang musyrik, seorang yang macam-macam benda yang dia melakukan kepada Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan dia untuk dia memeluk agama Islam, dan dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Jadi perbezaan di antara dia dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia dikenali sebagai satu orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Abu Bakar tidak dikenali sebagai demikian. Itu sebab kita dalam akidah Al-Asy'ariyah, maka ulama kita mereka mengatakan, sebenarnya apa yang penting adalah khitam. Apa yang penting adalah akhir hayat seseorang. Itu yang paling penting sekali. Sama ada kita nak menghukumkan, sama ada dia diselamatkan ataupun dia dalam keadaan celaka, bagaimana kita nak mengetahui? Kita tidak boleh sekali-kali mengetahui bila dia masih hidup, tetapi kita akan mengetahui bila kematian sampai kepadanya. Kalau sekiranya dia mati dalam agama Islam, maka kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan dia sebagai satu orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia sebaliknya mati dalam kekufuran,
maka itu adalah tanda kecelakaan atas segala kecelakaan. Inna syaqiyya la syaqiyul azali wa aksuhu sa'idu lam yubaddali. Sesungguhnya orang yang celaka itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang celaka di zaman azali. Apa yang dimaksudkan ini? Kita di dalam daripada rukun iman, kita ada 6. Rukun iman ini kita ada 6. Dan rukun iman yang terakhir sekali kita membicarakan tentang qada dan qadar. Tiap-tiap perkara ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita SAW dia memberitahukan kepada kita bahawasanya apabila kita berada dalam perut ibu kita selepas 4 bulan, malaikat ini akan dihantarkan dan akan menulis qada dan qadar kita. Kita punya qadar kita. Daripada perkara yang ditulis adalah sama ada kita ni syaqiyun am sa'id, sama ada kita ni celaka ataupun kita mendapatkan kebahagiaan. Bila perkara ini dia dilakukan sebelum kita dilahirkan dalam muka bumi ini pun. Cuba bayangkan, segala amalan-amalan kita, semua segala-galanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengetahui kita sebelum dia menciptakan kita. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu azali. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada awal baginya. Seperti mana kita mengatakan, Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menciptakan segala-galanya, dia sudah mengetahui apa yang akan berlaku, termasuk amalan-amalan kita, termasuk ajal kita. Dia sudah mengetahui. Sama ada kita ini menemui ini ajal yang baik ataupun sebaliknya. Semua ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini tidak boleh berubah. Benda ini sekali-kali tidak boleh berubah, sebab ia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia balik kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya telah mengatakan, bukan maksudnya ketetapan ini Allah memaksa kita. Dia bukan paksaan daripada Allah. Sebab kita mengatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada kena-mengena dengan apa? Dengan amalan kita. Yani Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui, tetapi bukan maksud dia mengetahui dia memaksa kita. Dia tidak memaksa kita, tetapi dia memberikan kepada kita pilihan. Cuma sebelum kita membuat pilihan, dia sudah mengetahui apa pilihan yang kita nak buat. Sebelum seorang itu kufur kepada Allah, Allah sudah mengetahui yang dia akan kufur kepada Allah. Adakah maksudnya Allah memaksa dia untuk dia kufur kepada Allah? Tidak. Allah mengetahui yang dia akan kufur kepada Allah. Dia yang membuat keputusan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui. Jadi ini adalah perkara yang sudah ditetapkan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan azal. Azal di sini adalah benda-benda yang bersangkut paut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan satu perkara yang diciptakan. Dia dalam azal. Allah mengetahui segala-galanya dan ilmunya adalah ilmu azali. Dia tidak ada awal bagi ilmu. Begitu juga dengan satu orang ini, kalau dia mendapatkan rahmat dan dia dapat kebebasan daripada Allah, maka dia ada satu perkara yang ditetapkan dan dia tidak akan ditukarkan. Orang yang bahagia, ada orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang bahagia di zaman azali, dan hal tersebut tidak boleh berubah. Walam yamut qabla inqida'il umri ahad wan nafsu tabqa laysa tafna lil abad. Tidak ada seorang pun meninggal dunia sebelum habis umurnya, sedangkan roh itu kekal dan tidak musnah untuk selama-lamanya. Maksudnya di sini adalah tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia meninggal dunia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang ini dia meninggal dunia sebab aksiden kereta misalnya. Ada orang pula meninggal dunia sebabnya sakit kanser ataupun sakit kencing manis. Tapi pada hakikatnya ajalnya sudah tiba. Sebab tiap-tiap daripada kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang terhad. Mungkin sebahagian daripada kita 60 tahun, sebahagian 70 tahun, sebahagian 30 tahun, sebahagian 40 tahun. Kita tidak mengetahui apa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila umur kita sudah sampai kepada masanya, maka kita akan meninggal. Dengan apa-apa cara sekalipun. Sama ada sakit kanser ke ataupun tak ada sebab ke, sama ada sebab ke, pada hakikatnya bila sudah sampai kepada masanya, Allah Subhanahu wa taala dia akan mengambil nyawa kita. Jadi ini adalah keimanan kita. Segala-galanya adalah asbab, tapi hakikatnya adalah
telah datang ajal. Wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Sedangkan roh itu kekal dan dia tidak musnah untuk selamanya. Roh ini adalah daripada perkara yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini kita meninggal dunia, roh kita masih ada. Sebab apa yang dimaksudkan dengan seseorang ini mati? Yang dimaksudkan dengan mati apa? Rohnya dikeluarkan daripada jasadnya. Jadi apa yang kita lihat dalam jenazah ini, dia hanya jasad saja tanpa roh. Di mana, ke mana pergi rohnya? Rohnya ini masih wujud. Roh tidak mati ya. Cuma kita mengatakan apabila dipisahkan oleh jasad, maka jasad ini yang mati. Tetapi roh itu masih ada lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui di mana roh itu pergi. Kaum musyrikin ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberitahu oleh kaum Yahudi. Mereka mengatakan kepada kaum musyrikin Arab ini, mereka mengatakan, kalau sekiranya engkau nak mengetahui sama ada Muhammad ini betul ataupun tidak betul, tanyakan kepada ini 3 soalan. Kalau dia boleh jawab, dia adalah seorang Nabi. Tetapi kalau dia tidak boleh jawab, maka dia bukan seorang Nabi. Soalan yang pertama adalah, tanyakan kepadanya tentang roh. Apa itu? Soalan yang kedua, tanyakan dia tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang pergi kepada gua. Bagaimana khabarnya? Soalan yang ketiga, tanya dia tentang seorang raja yang merantau satu dunia. Ketiga-tiga Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Quranul Karim. Cuma bila Allah Subhanahu wa taala membicara tentang roh, apa Allah mengatakan? Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanyakan kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ya Muhammad, roh itu adalah daripada urusan Tuhanmu. Maksudnya kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit sahaja. Ini adalah segala-galanya daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat roh ini yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit yang ilmu yang diberikan kepada kita, bukan dengan roh ini. Jadi jasad kita akan binasa, tapi roh kita ini masih hidup. Baik. Wal jismu yubla ghayra ajbi dhanabi wa ma syahidun baliyan wala nabi. Dan jasad badan ini akan hancur selain pangkal ekor. Pangkal ekor ini kita punya apa tu? Saya pun tak tahu ini. Dia punya tulang tulang di sebelah di belakang kita ini. Jadi bila jenazah ini, kalau sekiranya dah diletakkan dalam kubur, apa yang akan berlaku adalah jasad ini dia akan hancur, dimakan oleh bumi. Tapi kecuali tulang ini. Ini yang dimaksudkan di sini. Jadi mengatakan dan jasad badan ini akan hancur selain pangkal ekor. Dan bila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga daripada pangkal ekor ini, kita akan keluar. Subhanallah. Tetapi jasad para nabi dan orang mati syahid tidak akan hancur. Ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab berdasarkan dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan jasad para nabi dan para mereka-mereka yang mati syahid daripada dimakan oleh bumi. Baru-baru ini di Libya, apa yang berlaku adalah daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar berjihad dalam Allah Subhanahu wa taala dikebumikan di sana. Jadi baru-baru ini apa diorang buat adalah diorang korek balik kuburnya. Ini adalah golongan Khawarij. Mereka bom kubur para sahabat Nabi. Bom menggunakan apa tu? Apa dipanggil tu? Yang bom tangan tu, yang panjang. Buka ke apa? Jadi dia bom ini kubur. Sebab para sahabat ini, ada sahabat Nabi ini ditanamkan di sana. Jadi mereka bina macam kubur gitu. Macam di makam Habib Nur gitu, pada kubur. Jadi pada orang ini semua syirik. Manusia yang datang kepada kubur semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kafir. Ini masalah ini. Jadi mereka mengatakan kita nak kena menghentikan syirik ini dalam umat Islam. Jadi mereka memusnahkan kubur para sahabat Nabi. Kubur para sahabat mereka memusnahkan. Bukan saja mereka memusnahkan sahabat Nabi ini kuburnya, mereka gali kuburnya. Tapi tiba-tiba mereka mendapati badan yang intact. Mereka keluarkan jasadnya
Ini sudah 1400 tahun punya kubur. 1400 tahun di Libya. Tidak silap saya baru 5 atau 6 bulan. Kecoh ini sehinggakan Mufti Syekh Al-Jumaah dan Syekhul Azhar, mereka semua mengeluarkan fatwa mengharamkan ini amalan ini seperti ini. Tapi apa yang kita lihat, subhanallah, ini 1400 tahun kita lihat badannya begitu juga intact, dengan darah ni masih ada lagi. Jadi ini adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba yang soleh. Dan bumi ini diharamkan untuk memakan jasad ini para solihin dan juga para anbiya. Jadi di sini saja insya-Allah kita akan berhenti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah matikan kita dalam husnul khatimah, memberikan kepada kita istiqamah dan memberikan kepada kita syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا بعلمنا الذي ينفعنا بفقهنا فقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا عارفة منها وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما واسكن كل حلالا دائما واتقى اخي العلماء ناخذ من خير ونفع كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وقر بغضا منك العلم واجعلنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا وسلم في رسولك اكرم ستر. وصلاه الله تعالى المصطفى من حق تعالى والوفاء بكتاب في الناس مع الكرم شرفا. وعلى صاحب المصابيح نور اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح.